percayalah ain itu wujud. Dan ain ini bukan sekadar boleh menyebabkan sakit, boleh bawa juga kepada kematian. Aktsaru may yamutu ba'da qada'illah wa qadrihi bil aini. Kata Jabir bin Abdullah, dia pernah dengar Nabi menyebut antara sebab paling besar dan utama yang menyebabkan kematian pada umatku nanti selepas daripada takdir Allah adalah kerana kena ain. Apakah yang dimaksudkan tentang sihir mata ini? Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu riwayat, datang Jibril alaihissalam berjumpa dengan baginda Nabi. Lalu berlakulah satu dialog. Ya Muhammad ishtakaita. Jibril datang jumpa Nabi. Dia pun tanya, wahai Muhammad, nampaknya kamu sedang menderita, tengah sakit, menderita. Jawab Nabi, na'am, ya, saya sedang menderita sakit. Maka kata Jibril, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Bila Nabi beritahu, ya, saya sakit, maka Jibril pun berkata, baiklah, dengan nama Allah saya ruqyah kamu, saya ubatkan kamu, jampikan kamu dari segala penyakit yang mengganggumu, dari segala kejahatan dalam jiwa, ataupun au ainin hasidin, dan saya ubatkan kamu daripada mata orang yang berdengki. Yang ini disebut sihir mata. Maka Allah telah menyembuhkanmu dan aku lakukan ruqyah kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril qal bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sakit, maka Jibril akan meruqyahnya dengan membaca, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala penyakit dan menyembuhkanmu, dan dari semua pendengki bila mereka dengki, dan segala yang memiliki titik jahat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadirin hadirat sekalian, beberapa hadis tentang pengubatan Jibril kepada Nabi ini yang digarisbawahkan adalah perkataan apabila disebut oleh Jibril satu penyakit ainin hasidin, iaitu orang yang mata pendengki. Itu yang disebutkan oleh Jibril. Lalu dibahaskan dalam banyak kitab oleh para ulama tentang kewujudan satu jenis masalah yang menimpa kita berpunca daripada pandangan mata orang. Dan itu barang perlu diingat. Dalam suasana sekarang, bukan semua sakit yang kita dapat kerana COVID-19. Tak. Ada penyakit-penyakit misteri yang orang sains tak boleh nak ulas apa sebab ianya berlaku. Salah satunya adalah ain ataupun mata, sihir mata. Dan penyakit ain itu adalah benda real, penyakit yang nyata wujudnya, benar-benar wujud, is a real deal, memang ada betul. Sampaikan Nabi menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dia ada memberikan satu gambaran orang-orang yang memusuhi Nabi kita. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Surah Al-Qalam ayat 51. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar nak menjatuhkan kamu dengan mata mereka, dengan pandangan mereka, wahai Muhammad, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengatakan bahawa kamu itu gila. Allah Ta'ala rekodkan. Rupanya pandangan mata yang orang duk pandang kita ini dapat menyebabkan kita sakit, bahkan lebih teruk lagi boleh menyebabkan kita mati, meninggal.
Maka penyakit ain ini begitu berbahaya dan amat menakutkan. Jadi pada malam ini kita nak menengok macam mana hakikat penyakit ain ini ataupun sihir mata ini, dan bagaimanakah cara kita nak mencegah dan menghindarinya. Pertama, kita berkenalan dulu, apakah penyakit ain ataupun sihir mata ini. Ain, kata ulama, adalah gangguan yang disebabkan pandangan mata orang. Dia mata ni dia ada sihir dia. Lepas tu Ar-Azmi kan lagu dia tu, dari pandangan mata yang mempunyai kuasa, aku tergoda terpesona. Dari balikkan tuan-tuan nyanyilah dalam kereta seorang-seorang. Kata-kata dia tu ada kebenaran. Mata ini dia ada sihir dia. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hassan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, isabatul a'in ghairahu bi'ainai, seorang yang memandang kepada seseorang yang telah menimbulkan gangguan kepada yang dipandang. Dijelaskan oleh para ulama, ain ini ma'khuzatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainai. Kalimat ain diambil dari perkataan ana ya'inu, maknanya terkena sesuatu disebabkan mata orang. Wa asluha min ijabil a'in bisyai', dan kebiasaannya ain ini bermula daripada kekaguman orang melihat sesuatu. Dia takjub sangat dengan kehebatan kita. Summa tattabi'uhu kaifiyatu nafsihil khabithah. Bila mata dia tengok, contoh kita naik pangkat ataupun pakai kereta baru, dia kagum, kereta baru. Kemudian datang dalam jiwanya nafsihil khabithah, datang respon jiwa yang negatif. Kata ini mana dapat, aku nak juga dapat begitu. Orang yang memandang ini, summa tasta'inu ala tanfizi sammuha, maka jiwa tersebut disalurkan perasaan jealous itu menerusi mata. Tanfiz sammuha, dia menyalurkan racun binazariha ilal ma'in. Racun itu disampaikan menerusi pandangan mata tersebut. Dan gangguan daripada ain ini boleh merosakkan kita berupa penyakit. Ada tak tuan-tuan, ada masa tertentu tak tahu sakit apa, tapi tak sedap badan, tak tahulah benda tak kena, ngereng tak kena, menerak tak kena, duduk tak kena, nak mati agak aku ni, begitu perasaannya. Pergi ke klinik, doktor tanya apa sakit, saya rasa tak gini-gini, ketuk lutut, ketuk siku, cek semua okey. Ini biasa kita dengar. Dia pun heran, aku pun tak tahu apa masalah, tapi rasa tak sedap, ada benda tak kena, salah makan ke, ada benda ke, macam-macam lah berlega di pemikiran kita. Tak apa, tak ada masalah, cuma tuan-tuan tambahkan satu lagi, barangkali jadi begitu kerana ain. Orang terlampau banyak memuji. Kita kan dah 2-3 minggu bincang, hidup ni jangan puji sangat ada orang. Puji ni mengundang musibah. Yang paling kerap terkena ain siapa? Anak-anak kecil. Sebab itu orang tua-tua pantang paling utama muji budak. Allah comelnya, demam. Tuan-tuan tak percaya, balik puji cucu, stres. Balik Allah lah, awak betul, awak aki tengok awak kau hari kau comel, lusa demam. Itu dipanggil ain. Dan ini tak boleh dibuktikan secara saintifik. Puji-pujian begitu. Dia kalau budak yang kena ain, tanda-tandanya dia menangis tak ada sebab musabab, tiba-tiba menangis, bagi handphone tak nak berhenti menangis, nak kata lapar dak, sakit dak, tapi dia menangis je macam dia takut sesuatu, sampai peringkat tak nak makan, jadi kuruh kering. Itu berlaku, dan benda ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Amrah daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, dia bercerita, dakhala Nabi SAW fasami'a sauta sabi yabki faqal ma li sabiyikum hadha yabki hal astarqaitum lahu minal ain. Satu hari, kata Aisyah, Nabi masuk sebuah rumah, tiba-tiba Nabi dengar budak kecil menangis. Kita yang bila dah berumur ni, budak menangis kita kenal dia menangis sebab apa. Budak menangis mengantuk kita tahu, nangis meragam, ada benda tak kena kita tahu, nangis nak handphone toki dia kita pun tahu, kita kenal nangis budak.
Jadi Nabi ni dia tahu nangis ni bukan nangis biasa. Nabi pun tanya, kenapa budak ni menangis? Mak dia jawab, tak tahulah ya Rasul, tak tentu arah menangis je kerja. Jadi kata Nabi, halla astarqaitum lahu minal ain, kamu tak cari ke orang yang boleh mengubat dia dari ain? Nabi sebut, atau tak cari ke orang yang boleh tiup-tiup sikit hilangkan ain dia itu? Ini hadis riwayat Imam Ahmad, artinya wujud ain. Begitu juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah pesan pada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia tengok anak Asma ni kurus kering. Jadi Nabi tanya, anak awak ni makan ke tidak? Lapar, tak cukup makan ke? Maka kata Asma, tak, tapi anak saya ni, kata dia orang, dia ni kena ain. Maka kata Nabi, bacakan ruqyah kepada anak-anak kamu ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka penyakit ain itu benar wujudnya. Moden macam mana pun kita kena percaya ianya wujud. Mungkin bagi orang bandar, budak-budak muda, orang-orang sains duduk di Amerika lama, dia akan tanya, takkanlah pandang pun boleh timbul penyakit, takkan tengok je boleh tengok jadi penyakit. Orang pakai akal. Tapi apa kata Nabi kita? Al-ainu haqqun, ain itu betul-betul wujud. Nabi menyebut benar-benar wujud. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu, kalaulah ada benda yang boleh memotong takdir, maka yang memotong itu adalah ain. Ain, kata Nabi, punya betul wujudnya dia boleh potong takdir. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma tentang maksud memotong takdir itu, ini bahasa kiasan. Jangan pula kita dari segi akidah, hebat betul Allah takdirkan orang ni mati di sini, tapi kerana ain dia boleh takdir mati kat lain, tukar. Tak, dia ini bahasa kiasan nak menunjuk benda tu real, bersungguh-sungguh. Macam kita lah, kalau marah korang, aku kalau cari kau, aku cari sampai lubang cacing, kau jaga. Takkan sampai lubang cacing kita nak cari dia. Tak, bersungguh-sungguhnya kita akan cari dia kalau dia buat masalah. Jadi Nabi kata, ain ini benda yang real, benar-benar wujud. Kalau ada benda boleh potong mendahului takdir, ain akan dapat memotong takdir. Hadis riwayat Imam Muslim.